Lawak spontan yang disampaikan oleh pelawak terkenal Abang Boceh atau nama sebenar Syed Umar Mokhtar Syed Muhammad Ridzuan tidak pernah dilupakan oleh peminat kerana setiap kali arwah Abang membuat persembahan, para penonton tidak kering gusi ketawa mendengar lawak selambernya itu. Namun pada 10 Februari 2020, kita dikejutkan dengan pemergian pelawak terkenal Abang dari kumpulan Boceh telah meninggal dunia di rumahnya pada kira-kira jam 7 pagi dan berita itu disahkan oleh isterinya. Untuk makluman, Abang telah berkahwin dengan Siti Nurhidayah Muhammad Ali pada 8 Disember 2017. Hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan seorang anak lelaki yang kini berusia 3 tahun 2022. Isteri Abang mengatakan sebelum Abang meninggal dunia Abang mengalami demam panas dan batuk kering. Abang mengadu dia berasa letih dan kurang bermaya dan memberitahu ingin berehat dan tidur selepas dia memakan ubat. Namun kata Nurhidayah, saya tidak menyangka ungkapannya ingin berehat dan tidur rupanya untuk selamanya, kata Nurhidayah dengan nada sebab. Setelah pemergian suami tercintanya Abang Boceh, setahun pemergian Abang, Nurhidayah sekali lagi diberi ujian apabila keluarga Abang menuduhnya gila harta dan gila kuasa sehinggakan dia berkonflik dengan ahli putih Abang kepada arwah Abang Boceh kerana setelah kepergian Abang Boceh, semua peninggalan harta atas usaha arwah telah diuruskan oleh keluarga arwah dan rupanya Nurhidayah tidak lagi tinggal di rumah yang arwah Abang beli serta hadiahkan kepadanya sempena hari perkahwinan mereka. Dikatakan ahli putih menyifatkan setelah kepergian arwah adiknya Abang, Nurhidayah tidak berhak menuntut segala harta peninggalan arwah Abang termasuk kereta jenis Toyota Velfire dan rumah Abang yang ketika itu baru dibeli untuk keselesaan anak kecil mereka yang baru berusia 9 bulan. Namun kata ahli putih, Nurhidayah cuma berhak mendapat sedikit nafkah untuk keperluan anak Abang. Perkara itu membuatkan ramai yang kurang berpuas hati dengan tindakan kejam keluarga Abang terutamanya Abang sulung ahli putih. Ahli putih menuduh Nurhidayah ingin mengambil harta Abang Boceh, tidak bertanggungjawab dengan kebajikan keluarga Abang. Tidak habis dengan fitnah itu, keluarga Abang dan ahli putih sering membuat kenyataan di laman sosial Instagram. Mereka sering menfitnah dan menghina dan bermacam-macam lagi tuduhan yang mereka lemparkan kepada Nurhidayah membuatkan keadaan emosi, bercampur sedih dan tekanan perasaan, hampir membuatkan Nurhidayah mengalami kemurungan di manakah belas kasihan dan peri kemanusiaan yang ada pada hati keluarga Abang Boceh dan ahli putih. Nurhidayah bukanlah orang asing kepada mereka, melainkan Nurhidayah adalah isteri kepada arwah Abang Boceh adik iparnya atau menantu keluarga Abang dan mempunyai zuriat arwah Abang. Atas dasar simpati dengan nasib Nurhidayah, seseorang dikabarkan telah membantunya. Akibat tidak tahan dengan kecaman, tuduhan dan penghinaan yang dia terima menyebabkan emosi dan mentalnya terganggu. Pada 20 Februari 2022, Nurhidayah bertindak menfailkan saman fitnah kepada ahli keluarga suaminya dan juga ahli putih. Dalam surat saman itu dia memohon ganti rugi permohonan satu perintah injunksi bagi menghalang ahli putih dan keluarganya menyiarkan sebarang kecaman, berbau fitnah dan penghinaan kepada dirinya di mahkamah. Namun ahli putih tidak mengalah dengan tindakan adik iparnya itu. Dia juga bertindak menfailkan saman kepada Nurhidayah kerana menurutnya segala tindakannya dan keluarga tidak ada yang salah kerana mereka juga berhak dengan harta peninggalan arwah Abang. Namun perkara itu tidak memihak kepadanya kerana saman yang dikemukakan kepada Nurhidayah itu. Pihak mahkamah telah menolak saman fitnah yang dikemukakan oleh ahli putih dan juga ahli keluarganya. Selepas pihak mahkamah meneliti kes itu, akhirnya Nurhidayah menarik nafas berasa lega apabila kes saman fitnah yang dia tuntut kepada ahli putih dimenangi olehnya. Kes itu mengatakan ahli putih dan keluarga diperintahkan membayar ganti rugi sebanyak RM600,000. Mahkamah menyifatkan bukan isteri Abang Boceh yang gila kuasa, tamak harta, tidak bertanggungjawab seperti yang diperkatakan oleh keluarga ahli putih. Sebaliknya plaintif yang tamak harta dan ingin menguasai kesemua harta arwah Abang. Setelah kes itu selesai, kehidupan Nurhidayah kembali tenang dan memulakan bisnes menjual produk kesihatan dan menjual makanan goreng di gerai kecilnya.
Namun baru-baru ini satu perkongsiannya di Instagram ketika dalam perjalanan balik ke rumah, Nur Hidayah ternampak kereta jenis Toyota Velfire yang pernah arwah abam beli untuk keperluannya dan juga keperluan anak. Kereta itu berlalu menyeberangi jalan raya, membuatkan Nur Hidayah berasa sebab dan teringat akan pengorbanan arwah abam terhadap keluarga kecil mereka yang baru sahaja dibina, namun ajal telah memisahkan mereka apabila arwah pergi dulu meninggalkan dia dan anak yang masih kecil berusia 9 bulan ketika itu pada 2020. Namun kerana konflik perebutan harta, kereta itu telah dijual kepada orang lain. Nur Hidayah hanya mampu memandang kereta itu dengan perasaan sedih. Beberapa bulan selepas peristiwa itu, Nur Hidayah bangkit tanpa arwah di sisi demi untuk anaknya yang membesar dan demi untuk sesuap nasi. Atas usaha gigih tanpa mengenal erti penat, Nur Hidayah berusaha menjual makanan di gerai dan bermacam-macam bisnes lain yang dia usahakan secara kecil-kecilan sehinggalah dia mampu dan berjaya membeli sebuah kereta impiannya, kereta jenis Toyota Velfire, sebiji seperti arwah abam beli untuk mereka. Bagaimana? Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yoku Iti JVH Momohun Lumos supaya anda dapat mengikuti perkembangan video yang seterusnya kami kongsikan.